الذي أرسلته على كافة الورى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ومن علمنا إلى علمك، ومن إرادتنا إلى إرادتك، فأعوذ بك اللهم أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. ثم أما بعد. Kita menggunakan kitab Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Affad Ar-Rumli Al-Fasi, diterjemahkan oleh Tuku Ulama Manis, Ulama Negeri Terengganu. Sebelum ini telah pun kita bincangkan beberapa hikmat yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan beberapa adab yang dimestikan bagi seorang yang berkehendak untuk membawa dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah lain, mereka ini salik ilallah, berjalan membawa diri kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesedaran bahawa dirinya itu sememangnya milik Allah Subhanahu wa taala. Namun bila mana dipakaikan dengan dunia, dipakaikan dengan jasad, dipakaikan dengan nafsu, dipakaikan dengan akal, maka diri itu sedikit sebanyak terpengaruh dengan dunia, terpengaruh dengan jasad, terpengaruh dengan hawa nafsu, dan terpengaruh dengan akal. Jadi bagi seorang murid itu, mereka ini menginginkan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka membawa diri secara maknawi, bukannya lagi meninggalkan kampung halaman, tidak, tetapi dia melarikan dirinya daripada pengaruh-pengaruh yang boleh menghalang dia bermuamalah dan juga berlazat-lazat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan bagi murid itu kepada bersuhbah masyaikh, kena ada seorang syaikh yang dan beradab dengan adab mereka itu. Tujuan dia ialah untuk seorang murid itu beradab dengan adab yang telah pun dimiliki oleh seorang syaikh, yang mana perkara tersebut adalah satu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baginda sallallahu alaihi wasallam bersahabat bukan saja di kalangan manusia, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam bersahabat dengan para malaikat, rapat dengan para malaikat. Bersahabat dengan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian datang orang yang percaya, orang yang bersangka baik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka ni pula bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punca jadi sahabat ni, puncanya ialah sangka baik. Kalau sangka buruk tak jadi. Ya. Itu kawan-kawan biasa je. Kawan ni kadang-kadang kawan tikam kawan. Kan? Ini punca dia apa? Masih lagi belum bersangka baik sesama mereka. Tak semestinya guru, ustaz, masyaikh ni, asalkan orang yang ada adab, asalkan orang tu ada punya akhlak mulia,
ya, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebetulan dah. Ya. Sebab apa kita hidup ke atas muka bumi ni semuanya pilihan. Tak ada kebetulan. Kalau kita anggap kita hidup atas muka bumi ni semuanya kebetulan berlaku, rosak tauhid kita. Jadilah tauhid golongan Jabariyah. Dia anggap apa? Semuanya kebetulan saja. Kalau dia dah buat dosa, dia kata dosa ini Allah juga yang jadikan. Dosa ini Allah belum bagi hidayah lagi. Yahdillahu bihi katsira wa diberi hidayah oleh Allah Taala tu banyak, disesatkan oleh Allah yang menyesatkan Allah juga. Memang setiap sesuatu itu atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi hidayah, juga Allah juga yang bagi jalan yang penuh hijab dan sesat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala bekalkan kepada kita berbagai-bagai kemudahan. Mata, telinga, ya, seluruh panca indera. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita memilih, ya, dan dapat membezakan. Pertama sekali dengan ilmu dapat membezakan di antara yang baik dan yang buruk. Dapat beza di antara Tuhan dengan bukan Tuhan. Mana satu Tuhan dan satu makhluk. Boleh beza. Bila dah boleh beza ni, maka seterusnya kita memilih. Di sinilah peranan kita memilih. Ditunjukkan yang baik, ditunjukkan yang buruk, dan ada di kalangan manusia yang sengaja pilih yang buruk, dan mereka yang mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka memilih yang baik. Jadi beradablah seorang murid tadi dan mengikut segala suruh mereka itu dan menjauh segala tegah mereka itu. Bila kita dah ambil keputusan untuk bersahabat dengan orang yang soleh, orang yang berakhlak mulia tadi, maka hendaklah kita patuh kepadanya atas dasar sangka baik, atas dasar cintakan, sayang. Ya. Kerana sayang itu juga akan rasa apa tu? Suami ni berikan